Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT mencipta alam semesta ini mengikut bahagian yang sewajarnya secara kuantitatif dan kualitatif. Perkara itu dinyatakan menerusi firman yang bermaksud, sesungguhnya kami mencipta tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Surah Al-Qamar ayat 49. Islam juga menekankan kepentingan melindungi alam sekitar dengan meminta pengikutnya tidak menebang pokok, mencemar sungai dan udara. Nabi Muhammad SAW juga mengajar umatnya sentiasa melindungi haiwan dan tumbuhan. Daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada orang Muslim pun yang menanam pokok atau mengusahakan pertanian lalu burung, manusia atau binatang memakan daripadanya kecuali akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah SWT tidak mencipta alam semesta ini sia-sia. Semua perkara yang diciptakan adalah untuk berkhidmat kepada Tuhan Yang Esa yang memberi kelestarian selain mengawal kitaran hidup dan mati. Penjagaan alam sekitar pada masa kini perlu ditangani secara bersungguh-sungguh sejajar dengan perkembangan masa kini atas dua sebab utama. Pertama, ialah krisis yang sedang mengancam keberlangsungan hidup kita dan makhluk hidupan yang lain. Dengan pertambahan penduduk di Malaysia, aktiviti manusia dan pembebasan gas karbon dioksida juga turut bertambah. Hasil sisa buangan dan kumbahan juga sentiasa bertambah, tetapi dalam masa yang sama kesedaran mengenai alam sekitar tidak seperti yang diharapkan. Lebih malang lagi, apabila berlaku pertambahan pendatang asing sama ada dengan izin atau tanpa izin yang tidak diberi kesedaran atau dididik secara khusus mengenai tanggungjawab penjagaan alam di Malaysia ini. Kedua, isu alam sekitar telah berubah wajah dan menjadi semakin kritikal. Isu ini bukan tertumpu kepada isu tempatan sahaja, tetapi menjangkau luas menjadi isu antarabangsa. Apabila kita meneliti data-data statistik berkaitan dengan pencemaran alam, hati kita semakin sayu, kecut dan takut. Saya tertarik dengan filem dokumentari berjudul Home, arahan Ian Arthur Bertrand. Meskipun filem dokumentasi ini diterbitkan pada tahun 2009, tetapi data kuantitatif yang dikemukakan amat menyedarkan kita perihal pencemaran alam ini. Filem ini mengambil gambar di puluhan negara di dunia ini dan menjelaskan bahawa setiap tahun 13 juta hektar hutan menghilang. Spesies pupus 1000 kali lebih cepat daripada kepupusan alaminya. 40% tanah subur mengalami kerosakan jangka masa panjang. Sejak tahun 1950, penangkapan ikan telah meningkat 5 kali ganda dari 18 juta menjadi 100 juta metrik ton per tahun. Kebanyakan ikan tidak diberi masa yang cukup untuk reproduksi. Bencana alam yang berlaku di Malaysia ini berkaitan dengan ketidakseimbangan ekosistem. Bencana seperti banjir, jerebu, tanah runtuh dan lain-lain. Kesemua yang berlaku ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang mafhumnya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah Subhanahu wa taala hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Daripada ayat ini dapat diambil beberapa kesimpulan dan pengajaran sebagai panduan hidup kita. Antaranya adalah bahawa segala kerosakan ekologi dan ekosistem yang terjadi adalah kerana perbuatan manusia. Kerosakan ini seolah-olah menjadi bukti kebimbangan para malaikat bahawa manusia akan melakukan kerosakan di bumi serta menumpahkan darah. Kerosakan yang terjadi di darat dan laut menyebabkan hilangnya keindahan asli. Terumbu karang rosak padahal ianya memberikan keuntungan yang besar dari segi ekonomi dan ekologi kepada manusia. Penciptaan alam ini adalah bertujuan untuk manusia mengambil manfaat daripadanya.
dan bukan memusnahkannya. Dalam mengatasi masalah dalam alam sekitar ini, ada beberapa cadangan atau pendekatan yang difikirkan sesuai serta dapat diadaptasikan di Malaysia ini. Pertama sekali ialah penekanan kepada amalan hijau. Amalan hijau ini sepatutnya bermula dari rumah hingga ke tempat kerja, sama ada di organisasi kerajaan atau swasta. Amalan hijau ini mencakupi satu ruang lingkup yang luas serta terkait dalam semua bidang sebagai contoh bangunan hijau, pemasaran hijau, perolehan kerajaan hijau dan lain-lain. Amalan hijau ini adalah konsep Islam yang menekankan tugas dan tanggungjawab kita terhadap 3 paksi utama, iaitu hubungan dengan Allah, hubungan sesama insan dan hubungan dengan alam. Kedua ialah berkaitan pencegahan rasuah alam sekitar. Pencegahan ini amat perlu memandangkan orang-orang yang telah diberi kuasa serta dibayar gaji oleh kerajaan menjadi pengkhianat demi mendapatkan keuntungan peribadi dan sanggup memusnahkan alam ini. Ketiga ialah isu kesedaran kepada masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang mengenai amalan hijau ini. Contoh amalan hijau di bulan Ramadan, mengerjakan haji dan lain-lain. Kesan terhadap alam sekitar. Yang pertama, tumbuhan akan mengalami keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Yang kedua, kepupusan haiwan. Yang ketiga, hujan asid. Yang keempat, terbentuknya kesan rumah hijau dan pemanasan global. Dan yang kelima adalah penipisan lapisan ozon. Akhir sekali, kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara saja dan apa yang lebih penting ialah kehidupan kita yang kekal di akhirat. Segala apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Allah menyatakan bahawa sifat dunia ini hanyalah permainan yang sia-sia dan hiburan sahaja dalam 2 ayat. Pertama, dalam surah Al-An'am ayat ke-32 mafhumnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Kedua, dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui yakni hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat.